Okey, jadi kita berjumpa pada video yang seterusnya, video pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, jadi untuk itu cikgu nak adik-adik buka modul pendidikan dan pembelajaran di rumah siri 3. Okey, dekat belakang-belakang ni cuba tengok gambar yang ada anggota badan. Anggota badan. Okey, ini perkembangan fizikal. Okey. Jadi kat sini cuba tengok, kenal pasti anggota badan yang ada dekat dalam gambar ni. Semua orang sama. Semua orang mempunyai anggota badan yang sama. Okey, yang pertama bahagian ni bahagian apa namanya? Kepala. Okey, dekat kepala cuba tengok kat kepala masing-masing. Macam mana nak tengok? Pergi tengok cermin. Okey, tengok cermin. Tengok dekat muka masing-masing ada apa? Ada mata. Ada berapa mata? Ada 2 mata. Okey, lagi ada apa lagi? Ada hidung. Ada berapa hidung? Ada 1 hidung. Okey, seterusnya ada apa lagi? Ada mulut. Ada berapa mulut? Ada 1 mulut. Okey, seterusnya ada apa lagi? Ada telinga. Ada berapa telinga? Ada 2 telinga. Lagi? Ada rambut. Ada kening. Okey. Itu yang ada dekat bahagian kepala kita. Okey. Sama juga macam ada kat dalam gambar ini. Okey. Sama macam ada yang kat dalam gambar ini. Okey. Seterusnya dekat bahagian badan. Bahagian badan kita. Okey. Kat bahagian badan kita ada apa? Ada tangan, ada dada, ada perut. Bila turun sikit, ni yang cikgu kata tentang anggota sulit kita. Ingat lagi tak? Kita dah belajar hari tu kan tentang anggota sulit. Anggota sulit ni ataupun anggota seksual. Okay, anggota seksual ni yang kita tak boleh bagi orang lain tengok. Tak boleh bagi orang lain sentuh. Tak boleh bagi orang lain masukkan apa-apa. Dan tak boleh bagi orang lain ambil gambar dekat situ. Ingat lagi tak Cikgu Nur pernah sebutkan? Okey. Dekat bahagian badan kita ada anggota seksual yang kita kena jaga elok-elok. Kena jaga elok. Okey, ini Cikgu Nur sentuh sekali modul PIAS iaitu Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial. PIAS. Okey, kat sini dalam tajuk ni Cikgu Nur kena ajar awak okey tentang anggota badan seksual yang kita tak boleh bagi orang lain sentuh. Okey, Cikgu Nur akan sentuh dari semasa ke semasa. Okey, tahu kan? Cikgu Nur tak nak ada orang yang sebut okey, anggota seksual awak yang awak gunakan untuk awak buang air kecil ataupun kencing. Apa namanya kalau budak lelaki? Okey, yang ini 2 istilah yang berbeza. Okey, untuk budak lelaki apa namanya? Ya, namanya zakar. Cikgu Nur tak nak ada yang cepat pakai seluar nanti nampak bebetnya. Tak boleh. Kita kena sebut nama anggota seksual yang sebenar. Okey, jadi untuk ibu dan ayah, cikgu Nur minta maaf awal-awal. Mungkin tajuk ini agak private sebenarnya, tapi yang perlu dinyatakan kepada kanak-kanak. Kita kena ajar pada anak-anak ni tentang istilah sebenar. Okey, sebab apa? Misal kata na'udzubillah minta dijauhkan, misal kata berlaku apa-apa kepada anak kita. Okey, na'udzubillah minta dijauhkan lah ya. Okey, berlaku apa-apa, kemudian kita membawa kes ini ke pihak pengadilan. Misal kata kita ajar anak-anak menyebut dengan istilah yang macam bunga, bebet. Kalau ikutkan undang-undang, itu tidak diterima. Sebab kita sebagai ibu bapa ataupun orang dewasa tidak menerapkan istilah yang sebenar kepada anak-anak. Okey, ini pun ilmu sama-sama kita kongsi sama-sama. Cikgu Nur pun ada anak-anak kecil, ada anak saudara. Okey, Cikgu Nur pun kat rumah pun mengajar anak-anak benda yang betul. Okey, misal kata untuk anak-anak lelaki, sebut anggota seksual dia zakar. Okey, tempat yang awak keluarkan kencing tu namanya zakar. Okey, kalau untuk budak perempuan, kita sebut faraj.
Okey, tak nak ada istilah bunga ataupun istilah-istilah lain yang kurang sedap didengar kan. Okey. Kalau boleh ajak anak-anak, adik-adik kena sebut istilah yang betul. Okey, kalau untuk yang kita buang air besar. Kalau kita berak buang air besar tu, itu namanya apa? Tempat keluar tu namanya apa? Kita tak nak ponggong, bukan ponggong. Istilah yang betul. Kita kena sebut dubur. Kita kena sebut dubur. Okey, ingat. Kena sebut istilah yang betul. Sebab dari segi undang-undang, dari segi law sekalipun, misal katalah, sebab Cikgu Nur, kita ada modul Peers ni. Okey, jadi kita bekerjasama dengan JKM, bekerjasama dengan Japanin, bekerjasama dengan beberapa NGO yang memperjuangkan hak kanak-kanak. Okey, bila kita share ilmu, kita dimaklumkan bahawasanya misal kata berlaku apa-apa pada anak-anak and then dia bawa kes ini ke pihak pengadilan, mahkamah. Misal kata anak itu menyebut perkataan selain daripada yang cikgu sebut tadi, faraj, zakar, dubur, kes itu tidak, orang kata hujah itu agak longgar. Okey, agak longgar. Okey, jadi kalau misal kata kita ajak anak sebut yang betul and then bila di pihak pengadilan disebut perkataan itu, InsyaAllah, misal kata terjadi apa-apa, nasib kita terbela lah, nasib anak-anak itu terbela. Sebab kalau melibatkan benda-benda yang begini, berlaku penderaan seksual, anak-anak akan jadi trauma. Sebab itu Cikgu Nur selalu pesan kepada anak-anak, jangan bagi orang lain sentuh. Okey, tak boleh bagi orang lain sentuh, tak boleh bagi orang lain pegang, tak boleh bagi orang lain masukkan apa-apa benda. Okey, ingat yang Cikgu Nur pesan apa dia? Mulut tak boleh bagi orang lain masukkan apa-apa. Okey, dada tak boleh bagi orang lain sentuh. Tak boleh bagi orang lain sentuh. Okey, sama juga dengan alat seksual awak. Okey, anggota seksual awak. Okey, dubur, zakar, faraj pun tak boleh bagi orang lain sentuh. Even tak boleh bagi orang lain ambil gambar dia. Okey, tak boleh. Okey, itu tentang anggota seksual. Okey. Lagi apa lagi? Kat bahagian badan kita ada apa lagi? Yes, ada kaki. Dekat kaki ada apa? Ada peha, ada lutut, ada betis, ada tapak kaki, ada jari-jari kaki. Okey? Jadi, untuk hari ini, cikgu nak adik-adik buka muka surat yang ini. Okey? Tentang anggota badan, surah dan warnakan anggota badan. Okey, jadi itu untuk tugasan hari ini. Okey, untuk tugasan hari ini. Jadi kita akan bertemu besok. Okey, esok pagi insya-Allah kita akan terus dengan sesi Google Meet. Kemudian pukul 9.30 hingga pukul 1.30 cikgu nak ada sesi bersama ibu ayah seperti yang cikgu Nur dah edarkan di dalam borang. Okey. Jadi kita sambung sesi pembelajaran kita pada esok. Jadi selamat belajar untuk anak-anak, jaga kesihatan, jaga keselamatan diri baik-baik. Sehingga itu kita akan berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.